Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Kantoi sahabat-sahabat semua, melalui pendedahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin ya cuba untuk membalas. Kononnya Datuk Seri Anwar berbohong sahabat-sahabat semua, tapi yang memalukan adalah Abakau ini. Beliau koyak habis dan kantoi habis menipu. Sehingga dikatakan beliau kencing habis warga Felda bulat-bulat dengan apa yang telah dilakukannya ini. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya kongsikan kepada kita dan juga video ini ya, pencerahan daripada pengerusi Felda Datuk Seri Ahmad Sabri Cik ya, yang berkata bahwa cerita Muhyiddin Yassin tidak habis ya, apabila beliau mendakwa hutang penorokan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda sudah dihapuskan pada 2021. Ramai juga walaun di luar sana penyokong daripada Pertikaian Nasional ini yang membuat posting di media sosial, kononnya handset di Parlimen mengatakan bahwa Muhyiddin Yassin telah menghapuskan hutang Felda ini. Ya benar. Ya, apabila Muhyiddin berkata di Parlimen, apa yang dikatakannya itu tercatat di dalam handset. Tapi soalnya, adakah beliau laksanakan atau tidak? Itu persoalannya sahabat-sahabat semua. Dan kalau kita dengar sendiri daripada Sabri ini, ya dia juga menasihatkan ya bekas Perdana Menteri Kerajaan Tubuh Atap itu supaya tidak gopoh kerana hakikatnya Felda ada membuat satu hutang untuk hutang sukuk yang bernilai RM9 bilion bagi mengambil alih FGV Holding Berhad serta membayar pinjaman kumpulan wang simpanan KWSP dan Maybank. Ini antara satu lagi pendedahan sahabat semua. Maksudnya masa-masa pentadbiran Muhyiddin Yassin, mereka telah mengambil wang KWSP untuk dipinjamkan. Itu antara perkara yang ramai rakyat tidak tahu. Dan Sabri juga mendakwa bahwa Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin tidak pernah melaksanakan janji untuk menyelesaikan hutang suku tersebut. Jadi sahabat semua, ini jelas bahwa apa yang dinyatakan oleh Muhyiddin sebenarnya ianya satu penipuan. Ya, beliau cuma membuat satu pengumuman, tapi sebenarnya tidak ada satupun pelaksanaan ataupun pembayaran ya yang dilakukan terhadap hutang itu. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, kita mendengar penjelasan sendiri ya daripada pengurus Felda yang baru ini sahabat-sahabat semua. Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Mari kita tonton bersama hari ini petang bersama saya pada hari ini. Kita nak ucapkan tahniah dulu kepada pengurusi Felda yang baru, Datuk Seri Ahmad Sabri Cik. Apa khabar Datuk? Baik, terima kasih. Sihat Datuk Rahman. Saya pun nak ucap tahniah juga sebab semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika dalam ucapan dia di Hari Peneroka Felda semalam beliau telah mengumumkan tentang peruntukan sebanyak 8.3 bilion ringgit untuk membantu Felda. Dan daripada 8.3 bilion ini, peneroka-peneroka Felda akan mendapat manfaat. Pelupusan hutang sebanyak 80%. Tiba-tiba pula hari ini kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri ke-8. Dia kata dia dah umumkan dulu. Lepas tu datang pula Menteri Pendidikan dulu zaman dia, Razi Jidin pun mengeluarkan kenyataan mengatakan PM10 mengeluarkan kenyataan tidak merujuk kepada fakta. Jadi hari ini saya rasa kita bawa orang yang paling layak untuk membicarakan tentang isu Felda ni. Siapa sebenarnya yang menyelesaikan masalah peneroka Felda? Adakah PM8 ataupun PM ke-10? Silakan Datuk Seri. Sebenarnya kenyataan PM ke-8 tu cerita tak habis. Cerita tak habis. Cerita tak habis. Betul tahun 2021 diumumkan. Diumum saja. Diumumkan. Hutang peneroka pada Felda dilupuskan. Jadi Felda lupuskan. Tapi Felda terbeban. Macam mana cara Felda melupuskan? Dia lupus tak payah kutip lah. Sebab hutang dulu, hutang masa lama-lama dulu hutang. Maknanya Felda
absorb hutang tu. Absorb. Tapi macam mana Felda nak absorb hutang sedangkan nilai itu besar? Ya, betul. Betul, besar. Dan ada satu lagi. Macam mana kaedah tu? Perkara yang saya nak beritahu lagi. Perkara yang besar lagi yang berlaku selepas itu ialah Felda nak ambil alih FGV. FGV, okey. FGV. Nak ambil alih dengan membeli saham-saham yang ada dalam pasaran. Dan untuk ambil alih itu ia memerlukan dana sebanyak lebih kurang 9.9 bilion. 9.9 bilion. 9.9 bilion. Macam mana nak dapat 9.9 bilion? Pinjam dari sukuk. Sukuk ni ialah penerbit sukuk yang asasnya dua saja penerbit sukuk, iaitu daripada KWSP dan juga Maybank pada waktu itu. Jadi macam mana Felda nak bayar sukuk ni? Dah dapat saham semua, tujuannya nak miliki sepenuhnya FGV, tapi sampai sekarang baru dapat 80%. Terima kasih. Dapat 80%. Jadi jadi nak bayar ini memerlukan sekurang-kurangnya 1 bilion setahun. Memerlukan 1 bilion. 1 bilion setahun. 1 bilion. Felda berdasarkan daripada pendapatannya, daripada sama ada torehan, daripada ladang dan sebagainya, tak akan mampu untuk bayar. Betul, pada waktu itu saya difahamkan dah dibuat janji, tak apa kerajaan akan bayar. Tapi sepatutnya Muhyiddin yang janji. Janji kerajaan bayar. Saya tak tahu itu apakah keputusan kabinet dan sebagainya. Tapi sampai waktunya duit itu tak sampai. Bila kita cek-cek, sebenarnya tak ada proper, tidak ada perjanjian hitam putih antara pihak Felda dan kerajaan. Dia main sebut je. Dia sebut saja. Mungkin diluluskan di sana, tapi jaminan kerajaan tu mesti ada, bahawa kerajaan akan bayar. Dia sebut 1 bilion masa Hari Peneroka juga 2021. Pada waktu itu dia kata kerajaan akan bagi jaminan. Saya tak tahu apakah ini keputusan kabinet dan sebagainya untuk bayar. Tapi oleh kerana tidak ada perjanjian, sekarang ni tak ada sebarang pembayaran dibuat. Tak ada pembayaran dibuat. Sepatutnya dia bayar 1 bilion setahun. Dibayar setahun. Untuk masa tu dikata untuk 10 tahun. Jadi sebab itulah apabila sampai sebelum Hari Peneroka, perkara ini kita cek mana duit tu. Macam mana Felda nak hidup kalau nak 1 bilion dia nak kena bayar pinjaman sukuk tadi. Tapi Alhamdulillah Perdana Menteri ke-10 kita Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum Hari Peneroka dia selesaikan dahulu membuat perjanjian. Sekarang baru ada perjanjian. Baru ada perjanjian. Sebelum tu duduk sembang je lah. Sembang saja. Sembang saja. Tak terima bayaran pun. Tak terima bayaran pun. Jadi sedap je. Sedap. Semua orang boleh sembang tu. Itu saja. Sekarang ni perjanjian dah dibuat. Barulah dibuat oleh kerajaan sekarang dan membolehkan kerajaan membayar kepada Felda 1 bilion. 1 bilion setahun setahun supaya dapat membayar pinjaman sukuk tadi. Jadi, bayar pinjaman sukuk yang akhirnya membantu Felda yang telah bersetuju untuk membeli melupuskan 80% daripada hutang Felda. Ini nak kena jelas ni. Sebab bayangkan kalau Felda hasilnya apa sebagai nak bayar 1 bilion, apa yang ada pada Felda? Nak bayar staf, nak bayar keperluan-keperluan peneroka, nak selesaikan hal-hal yang nampak kecil, tapi kalau dah banyak tu, banyak perkara yang perlu diselesaikan oleh Felda. Memanglah Felda akan terdesak kalau kerajaan tak membantu untuk membayar kepada Felda bagi menyelesaikan soal pinjaman lama dulu. So dalam erti kata lain ni, kerajaan lama ni banyak duk sembang lah. Hari ni walaupun mereka ni sudah diisytihar sebagai kerajaan gagal, satu dunia ni dah tahu dah kerajaan Muhyiddin kerajaan gagal. Hari ni bila nak berhadapan dengan pilihan raya ke-6 ni, dia sembang lagi sekali. Betul. Dia sembang lagi sekali. Dia kata dia nak lakukan pembaruan di Selangor. Jadi saya tertarik dengan ucapan Datuk Seri semalam ketika
gelombang merah biru. Biasa Selangor ni merah kuning. Tapi semalam dalam ucapan Datuk Seri Shafri Cik, yang juga merupakan pengarah strategi komunikasi Barisan Nasional, semalam Datuk Seri ada menyebut tentang jangan kelantankan Selangor. Boleh Datuk Seri ulas sikit, sebab orang-orang di Selangor ni ada juga yang terpengaruh dengan Mak Sembang. Yalah. Bila kawan-kawan dia kata apa ni, Kelantan lebih baik pada Selangor. Dia kata ikutlah cara Kelantan, ikutlah cara Terengganu. Saya malu, saya orang Terengganu lah juga. Ramai orang Terengganu, orang Kelantan datang kerja sini sebab sana tak ada kerja. Selangor banyak pekerjaan. Betul. Selangor kadang-kadang ada masalah air. Bukan tak fikirkan, banyak tempat lain pun ada masalah air. Tapi bukan sepanjang masa. Bukan sepanjang masa. 33 tahun tak selesai-selesai. Cerita Islam, ambil air semayang pun susah, nak mandi hadas pun susah, bersuci pun susah. Betul. Kerana tak selesai soal air. Tapi dia kata dia lebih baik pada Selangor. Jadi ini tak terima akal. Sebab itu kita beritahu pada kawan-kawan Selangor. Kalau masa dulu BN cakap dia nak ni, kerana BN ada rekod di Selangor. Banyak asas-asas apa ni, infrastruktur yang ada dulu, yang ada sekarang ni asasnya daripada BN. Bolehlah kita cakap sikit. Walaupun kita akui sepanjang apa ni masa apa ni di bawah kerajaan Pakatan Harapan semuanya berjalan dengan baik. Okey, tapi kita rasa kita ada asas. Tapi kalau kawan-kawan dari PAS yang nak kelantankan Selangor ataupun bersatu yang tidak ada rekod dalam pentadbiran negeri ke apa ni kerajaan persekutuan yang memberangsangkan nak mengatakan dia akan bawa perubahan kepada negeri seperti Selangor, itu susah untuk diterima, tak masuk akal. Mereka mungkin bersandarkan Azmin Ali saja. Tetapi pada hakikat dan realitinya, semenjak Selangor sudah tidak lagi dikepalai oleh Azmin Ali, dari segi foreign direct investmentnya meningkat dengan mendadak. Dari segi kata orang tu dia punya pertumbuhan ekonomi menyumbang hari ni, pertumbuhan ekonomi di Selangor ni menyumbang 1/4 kepada KDNK. Daripada KDNK negara ni keseluruhan ni. Betul. Cuba bayangkan kalau lepas ni Selangor jadi macam Kelantan. Barai Datuk Seri, barai. Bukan kita nak rendah-rendahkan. Bukan nak rendah-rendahkan. Tapi biarlah, terima akal. Selangor ni masalah tak ada air sekali-sekala tu. Okey. Ada. Tapi tak adalah sentiasa mandi pakai teh ais. Kalau 33 tahun tak selesai, berat. Waktu kalau kata. Tapi alhamdulillah apa ni Datuk Seri Anwar telah mengumumkan, walaupun ialah Kelantan ni bukan negeri kita, bukan negeri yang bersama dengan kerajaan perpaduan. Mula-mula beliau umumkan 1 bilion ringgit untuk selesaikan masalah air. Kemudian bila dia pergi ke UMK, dia bagi lagi 500 juta. Betul. Jadi kalau lepas ni tak selesai juga masalah air di Kelantan ni, saya tak tahu apa lah. Ya, pokoknya apa ni kita kena terima, bukan saja kemurahan hati, tapi sifat kita rasakan bahawa dia besar hati. Dia berfikiran besar, bukan fikiran kecil. Kelantan walaupun berjiwa besar, berjiwa besar. Bahawa ini soal rakyat, bukan soal negeri Kelantan, negeri PAS, negeri BN, negeri Bersatu ataupun negeri PH. Ini adalah rakyat. Dia Perdana Menteri Malaysia, maka ini adalah rakyat Malaysia. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia pencerahan dan juga awalnya tadi adalah pendedahan yang sangat mengejutkan, yang sangat memalukan buat mantan Perdana Menteri Kerajaan Tubuh Kata Perikatan Nasional. Katanya dia sudah selesaikan, tapi sebenarnya dia sendiri mengaku dia tidak dapat laksanakan kerana kekangan kewangan katanya. Kalau hari ini Datuk Seri memberi alasan seperti yang diberikan oleh Muhyiddin ini, pastinya isu Felda ini tidak akan diselesaikan. Hari ini juga hutang negara sebanyak 1.5 triliun juga ditinggalkan oleh kerajaan ini, diwarisi daripada Kerajaan Perikatan Nasional yang hanya tahu menambah hutang tapi tidak pandai mencari pendapatan negara. Inilah ya akhirnya
Apabila terdedah, mereka hari ini mengatakan Anwar berbohong. Mereka mengatakan Anwar memfitnah dan sebagainya. Jadi hari ini rakyat tahu, ya, apatah lagi dengan pendedahan pengurusi Felda yang baru ini, ya, tidak dapat disangkal lagi bahwa mereka hanya pandai mengumumkan tapi tidak pernah melakukannya. Itu dia sedikit pandangan tambahan dari saya. Bagaimana pula dengan Anda, sahabat-sahabat di luar sana? Kiranya Anda memberikan komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema, jangan menjadi seperti Walan-Walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, ya. Termasuk juga geng Takut Anwar GTA apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapakan kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.